Tekanan emosi boleh mengakibatkan seseorang itu mengambil satu tindakan yang di luar jangkaan, seperti membunuh diri, memukul, mencederakan diri sendiri dan bermacam-macam lagi reaksi apabila mereka berada dalam keadaan sangat tertekan. Statistik kes bunuh diri yang dicatatkan pada tahun lalu meningkat kepada 631 kes berbanding 609 kes pada tahun 2019. Lebih membimbangkan lagi apabila sebanyak 366 kes bunuh diri dilaporkan kepada pihak polis diraja Malaysia bagi 3 bulan pertama tahun ini. Kebanyakan masyarakat daripada budaya dan agama mana pun suka kepada kehidupan mereka, rasa gembira sepanjang masa dan gemar membina jaringan sosial. Mereka mempunyai fikiran positif mengenai perkembangan dan masa depan. Namun, ada yang tidak berkongsi keseronokan proses kehidupan dan berhadapan dengan penuh ketegangan, kesunyian dan kesedihan. Mereka yang membunuh diri tidak akan sama sekali masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membunuh diri dengan sesuatu cara pada hari kiamat kelak dia akan diseksa dengan cara seperti itu pula. Hadis Bukhari dan Muslim. Antara hadis lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada umat sebelum kalian terdapat seseorang yang tercedera. Dia tidak dapat menahan kesakitan, lalu dia mengambil pisaunya lalu memotong tangannya. Darah berterusan mengalir sehinggalah dia mati. Allah berkata, hamba-Ku telah menyegerakan untuk mati, aku telah mengharamkan ke atasnya syurga. Riwayat Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahawa membunuh diri merupakan perkara yang dilarang Islam. Bahkan ianya haram dilakukan, seperti mana ancaman yang amat keras terhadap pelakunya sehingga kan tidak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah sahaja tempat meminta kebaikan di dunia dan di akhirat. Kembali kepada Allah. Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk diuji dan bukan sebagai tempat untuk beristirahat. Sehingga kan jika seseorang itu dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya ilmu, harta dan kebahagiaan, namun ia tetap merupakan satu ujian daripada Allah. Seseorang perlu kembali kepada Allah dengan membetulkan keimanannya dan melaksanakan segala tuntutan agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud, mintalah pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Berjumpa pakar kesihatan tidak dinafikan ketika mencari jalan bagi menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi adalah dengan bertanya kepada mereka yang pakar dalam bidangnya. Ini kerana dengan bertanya boleh menghilangkan keraguan dalam diri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 43 yang bermaksud, oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadikan zikir sebagai amalan. Zikrullah adalah satu ibadat yang istimewa kerana ia terbuka dan mudah diamalkan meskipun seseorang itu berada dalam apa-apa keadaan pun. Maka umat Islam perlu mengambil peluang ini untuk tidak meninggalkan amalan ini. Apatah lagi ia adalah arahan Allah dan Rasulullah yang mempunyai banyak kelebihan. Mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada bisikan syaitan. Syaitanir rajim ditugaskan untuk menghasut manusia yang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berlebih-lebihan dalam bersedih sehinggakan mereka tidak redha akan ujian Allah sehingga menyelesaikan ujian tersebut dengan membunuh diri. Islam mengajar kita untuk sentiasa meminta perlindungan Allah daripada syaitan yang menyesatkan dengan melafazkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang bermaksud aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Berkawanlah dengan sahabat yang positif. Sahabat adalah seorang yang setia kawan, boleh membantu apabila kita berada dalam kesusahan.
mampu meredakan kesedihan, menghilangkan kebimbangan dan sanggup berjuang demi kebaikan kita. Sahabat adalah orang yang mampu menyimpan rahsia dan keaiban kita. Mereka akan sentiasa melindungi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadisnya, seorang mukmin itu cermin bagi mukmin lainnya, dan seorang mukmin itu saudara bagi mukmin yang lainnya. Ia membantunya saat kesulitan serta menjaganya, yakni membelanya daripada belakang. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh itu, uruslah ujian Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh keimanan supaya menjadi orang yang taat kepada Allah, dan dengan meletakkan setiap ujian itu pasti ada hikmahnya, sama ada di dunia dan di akhirat.